Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk menceritakan sedikit tentang buku terbaru yang saya terbitkan, iaitu Menyelami Rahsia Surah Al-Fatihah. Dan buku ini merupakan siri-siri tadabbur, siri-siri tafsir dan juga tadabbur Al-Quran Al-Karim. Dan suratul Fatihah ini merupakan siri yang pertama. InsyaAllah selepas ini akan terbit lagi lah siri yang kedua, ketiga dan sehingga seterusnya. Siri-siri tafsir dan tadabbur ini ada yang mengungkapkan rahsia-rahsia surah dan ada yang mengungkapkan rahsia tajuk-tajuk yang tertentu dalam Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam buku Menyelami Rahsia Suratul Fatihah ini ada 10 rahsia yang terkandung dalam Suratul Fatihah, yang mana yang saya ungkapkan dalam buku ini. Sebagaimana tuan-tuan dan sekalian kita semua sedia maklum, surah Al-Fatihah ini merupakan surah di mana Allah SWT mewajibkan kita untuk membacanya pada setiap hari. Kerana sebagai seorang Muslim, ibadat utama dalam hidup kita ini setelah kita mengucap kalimah syahadah adalah salat. Dan salat tidak sah melainkan dengan kita membaca Al-Fatihah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat, kata Nabi, bagi siapa yang tidak membaca SAW, dan tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Sudah tentu ada rahsia yang besar yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah ingin untuk kita sentiasa merenung suratul Fatihah ini. Mudah-mudahan dengan renungan setiap hari itu akan terdedah kepada kita, akan tersingkap kepada kita rahsia-rahsia besar yang terkandung dalam surah ini. Berdasarkan pemerhatian saya dan saya ungkapkan dalam buku ini, ada 10 rahsia. Ada 10 rahsia besar yang terkandung dalam suratul Fatihah yang mungkin boleh saya sebutkan dengan secara ringkas insya-Allah untuk perkongsian dalam live Facebook ini. Yang pertama sekali, rahsia isti'azah, iaitu rahsia bagaimana untuk kita selamat daripada godaan syaitan dan juga bahaya-bahaya yang boleh ditimbulkan oleh iblis dan syaitan ini, yang merupakan musuh tradisi dalam kehidupan kita sepanjang hayat kita ini. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak baca Quran, jangan lupa untuk berlindung dengan Allah daripada syaitan. Syaitan yang telah diusir oleh Allah sejauh-jauhnya daripada rahmat dia. Jadi oleh kerana dia terusir daripada rahmat Allah, maka dia juga ingin mengheret kita agar sama-sama diusir oleh Allah berrahmat. Okey, kita kena betul. Itu yang pertama, rahsia isti'azah. Yang kedua, jadi Allah Ta'ala mengajar kita dalam kitab ini. Agak lengkap juga saya menghuraikan bagaimana yang dikatakan isti'azah itu, dan ciri manusia sebagaimana yang akan selamat daripada syaitan. Kerana Allah Ta'ala jelaskan agak terperinci dalam Al-Quran manusia yang akan selamat daripada syaitan, dan di sana ada manusia yang akan berjaya disesatkan oleh syaitan.
yang sentiasa dibelenggu kehidupannya oleh hasutan-hasutan syaitan. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang terdapat dalam buku ini adalah rahsia ma'rifatullah, mengenal Allah. Dalam buku ini, tuan-tuan sekalian, ada nama-nama Allah yang utama. Ada kalimah Allah, kemudian ada kalimah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada kalimah Ar-Rabb, ada kalimah Al-Malik. Ini merupakan nama-nama Allah yang Allah Ta'ala letakkan dalam surah Al-Fatihah yang kita akan ulang setiap hari. Yang kita mengulangkan nama-nama Allah. Dan kebetulan kita sedia maklum bahwasanya nama Allah Ta'ala ini merupakan di antara kaedah tawassul. Tawassul untuk kita mendekatkan diri dengan Allah, untuk kita mohon hajat daripada Allah. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, fad'uhu biha walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki nama-nama yang terindah. Fad'uhu biha, maka hendaklah kamu menyeru Allah atau berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang terindah itu. Yang ketiganya rahsia tahmid. Ya, Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan sekalian mengetahui kedalaman maksud Alhamdulillah itu, maka tuan-tuan akan merasai bahawasanya Alhamdulillah, lafaz zikir Alhamdulillah itu mempunyai kekuatan itu sendiri. Sama ada dari segi kekuatan rohani, makanan rohani kita, ataupun dari segi permohonan hajat kita kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW sendiri menyebutkan dalam hadis, afdalul doa Alhamdulillah. Doa yang paling baik adalah Alhamdulillah. Dan yang keempatnya, rahsia tarbiyah ilahiyah. Kerana ulama menyatakan bahawa kalimah Ar-Rabb itu memberi makna tarbiyah, didikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Allah mengasuh, mendidik. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan saja Dia menciptakan alam ini, bahkan Dia yang mendidik, mengasuh dan mentarbiyah alam ini. Dan di sana para ulama kita menyatakan bahawa tarbiyah ilahiyah ini ada dua. Yang pertama tarbiyah am, merangkumi sekalian makhluk. Yang keduanya adalah tarbiyah khas, yang merangkumi, yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dia pilih. Kemudian itu yang keempat. Yang kelimanya, rahsia kenapa Allah menggandingkan rahmat dan juga kekuasaan dalam surah Al-Fatihah ini. Yang setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan Dialah Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta, yang berkuasa penuh, mengatur, mentadbir alam ini, diulang sekali lagi Ar-Rahmanur Rahim. Kenapa itu? Sudah tentu ada di sana rahsia. Padahal Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah pun disebut di awal surah itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi diulang sekali lagi di tengah-tengah setelah Allah Ta'ala menyebutkan kekuasaannya, mentarbiyah, mencipta, mendidik, mengatur alam ini. Sudah tentu ada rahsia di situ. Dan yang keenamnya, Allah juga menegaskan tentang kekuasaan Dia dengan menyebutkan Malik Yaumiddin, iaitu ada bacaan membaca Malik Yaumiddin dan ada bacaan membaca Malik Yaumiddin. Satu bacaan merujuk kepada al-milkiyah lillahi ta'ala, kepemilikan itu adalah hak mutlak Allah. Dan ada bacaan yang beri kefahaman kepada kita bahawasanya ada bacaan yang beri kefahaman kepada kita bahawasanya kekuasaan, kepemilikan adalah milik Allah, dan juga kekuasaan juga adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketujuhnya rahsia ubudiyah, di mana dalam surah Al-Fatihah ini juga Allah memerintahkan kita untuk kita mengikrarkan iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah yang kami menyembah. Jadi apa makna ubudiyah? Penghambaan itu, bagaimana kita nak menzahirkan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala, dan apa nikmat dan juga faedah yang kita akan dapat jika sekiranya kita ini sentiasa berada dalam kedudukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketujuhnya rahsia isti'anah. Di samping iyyaka na'budu, kita juga disuruh oleh Allah untuk mengikrarkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Itu yang ke-8. Yang ke-9nya hidayah, rahsia hidayah.
Di mana dalam suratul Fatihah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk sentiasa berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, jalan lurus. Jadi hidayah itu. Ihdina itu makna petunjuk Allah. Dan para ulama menjelaskan dalam hidup kita ni sebenarnya bukan satu hidayah. Allah memberi kepada kita 4 hidayah. Hidayah fitrah, hidayah akal, hidayah panca indera, hidayah melalui wahyu. Itu semua 4 hidayah yang Allah Ta'ala siapkan kepada kita. Jadi menunjukkan bahawasanya kalau kita ingin menjalani kehidupan di bawah petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya kita memang boleh. Tapi kebanyakan manusia ini dia mengabaikan hidayah-hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, ataupun dia hanya hidup dengan separuh saja hidayah kerana dia tidak kenal dengan penuh hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan dia ini. Jadi dalam buku ini saya huraikan keempat-empat bentuk hidayah itu. Dan yang terakhirnya rahsia as-sirat. As-sirat, perjalanan hidup manusia ini melalui as-sirat, jalan yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada as-siratul mustaqim, ada jalan yang lurus. Dan dalam buku ini saya menghuraikan apa dimaksudkan dengan jalan lurus. Dan di sana ada jalan yang menyimpang yang disebut oleh Allah dengan ad-dhalin, jalan orang yang sesat, dan juga jalan orang al-maghdubi alaihim, orang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan keseluruhan itu kalau kita nak simpulkan, Al-Fatihah ini dia berpusat kepada 2, iaitu yang pertama sekali adalah ma'rifatullah, mengajar manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keduanya, suratul Fatihah ini membimbing manusia untuk mengenal jalan menuju kepada Allah. Yang pertama tadi suratul Fatihah mengajar kita untuk mengenal Allah, dan yang keduanya suratul Fatihah ini mengajar kita bagaimana jalan untuk yang perlu kita rentasi dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan sekalian, demikianlah secara ringkas dalam beberapa minit saya menghuraikan, mendiskusikan buku terbaru yang anda terbitkan ini, Menyelami Rahsia Surah Al-Fatihah. Live Facebook ini tuan-tuan mungkin nampak berkali lah, dan tuan-tuan boleh beli, dapatkan buku ni hanya boleh dapati dalam Shopee saja. Dan juga kalau bagi tuan-tuan sekalian yang biasa hadir kuliah yang anda sampaikan live di masjid, surau dan sebagainya, bolehlah dapatkan secara langsung. Tapi bagi belian dalam talian hanya di Shopee, tuan-tuan masuk, tuan type lah, dan ada sertakan semalam, ada sertakan link di dalam kongsian Facebook, tuan-tuan boleh tengok. Jadi belilah insya-Allah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan, dan nantikanlah siri-siri yang berikutnya insya-Allah. Dan mungkin selepas ini mungkin surah An-Naba. Kalau tidak surah An-Naba, surah Al-Insan. Jadi akan terbit secara bersiri, dan anda berhasrat untuk dari segi surah, rahsia surah akan terbit insya-Allah 114 surah keseluruhannya. Dan di sana ada rahsia-rahsia rahmat Allah, rahsia rezeki, rahsia tentang kebahagiaan dalam Quran, rahsia tentang berbagai lagi rahsia. Sebenarnya dalam Quran ini penuh dengan rahsia. Rahsia kehidupan, sama ada merangkumi kehidupan duniawi kita dan kehidupan akhrawi kita insya-Allah. Sehingga bertemu lagi pada perkongsian yang lain. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.